أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ustaz Ahmad Sonhaji bin Muhammad. Al-Kafirun, orang-orang kafir. Surah ke-109, 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, iaitu surah ke-109 mengandungi 6 ayat dari jenis Makkiyah. Diturunkan selepas turunnya surah Al-Ma'un. Dinamakan Al-Kafirun kerana mereka yang terbabit di dalam kekafiran itu telah pun ada dalam pengetahuan Allah. Fil ilmillah, yang mana mereka tidak akan beriman. Hubungan surah ini dengan sebelumnya, iaitu kalau di sana Rasulullah SAW diperintahkan supaya beribadat kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya yang sangat banyak, didasarkan dengan ikhlas, maka di sini tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan berterang-terangan dan tegas. Kelebihannya, At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas, Nabi SAW bersabda, Man qara'a idza zulzilati ard adalat lahu nisfal Qur'an. Wa man qara'a qul ya ayyuha kafirun adalat lahu rub'a Qur'an. Wa man qara'a qul huwallahu ahad adalat lahu sulusal Qur'an. Barang siapa membaca surah Az-Zalzalah, menyamai baginya pahala membaca separuh Al-Quran. Dan barang siapa membaca surah Al-Kafirun, menyamai baginya pahala membaca 1/4 Al-Quran. Dan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, menyamai baginya pahala membaca 1/3 Al-Quran. Tujuan keadaan surah Al-Kafirun itu menyamai dengan bacaan 1/4 Al-Quran. Kerana Quran itu mengandungi perintah dan tegah. Setiap satu dari keduanya pula terbagi kepada perkara-perkara yang ada hubungannya dengan pekerjaan hati dan juga dengan pekerjaan anggota badan. Sebab turunnya ayat adalah diriwayatkan terdapat sekumpulan kaum Quraisy, antaranya ialah Al-Haris bin Qais, Al-Ash bin Wail, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Aswad bin Abu Yakhuds, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, Hai Muhammad, marilah engkau ikut agama kami dan kami ikut pula agama engkau. Kita berkongsi untuk sama-sama memeluk agama kita semua. Engkau sembah Tuhan kami selama setahun dan kami sembah Tuhan engkau pula selama 1 tahun. Sekiranya agama yang engkau bawa itu yang baik, kita sudah pun sama-sama berkongsi dalam agama tersebut. Kerana kami telah mengambil bahagian kami. Sekiranya agama yang ada pada kami itu yang baik, engkau juga sudah berkongsi sama-sama dengan kami dan engkau telah mengambil bahagian engkau. Rasulullah SAW menjawab, Ma'adallah an asyraka bihi ghairah. Aku berlindung kepada Allah dari menyekutukannya dengan yang lain. Mereka pun berkata pula, engkau terima sahajalah sebahagian Tuhan kami. Nasihat kami akan percaya kepadamu dan kami sembah pula Tuhanmu. Baginda pun lalu menjawab, Hatta anzura ma ya'ti min Rabbi. Sehingga ku tunggu apa yang akan datang jawapannya dari Tuhanku. Maka Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun dari awal hingga ke akhir surah.
Keesokan harinya Rasulullah SAW datang ke masjid dan di sana telah berkumpul kaum Quraisy. Di hadapan mata kepala mereka baginda berdiri membacakan surah ini. Maka mereka pun kecewa seketika itu juga, lalu mengganggu dan menyakitinya bersama sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Huraiannya, Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir yang mengajak engkau supaya menyembah berhala dan patung-patung dari batu itu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya ini, aku tidak akan menyembah berhala dan patung-patung daripada batu yang kamu sembah. Aku bersih. Tidak ada sangkut pautnya dengan berhala sesembahan kamu yang tidak mendatangkan mudarat dan manfaat serta tidak mendatangkan guna sedikit pun kepada para penyembahnya. Allah menyuruh memanggil kaum Quraisy itu al-kafirun. Dibahasakan mereka itu sebagai orang-orang yang menyangkal Allah kerana mereka akan marah mendapat gelaran sedemikian. Inilah juga dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW dipeliharakan oleh Allah dan baginda tidak menghiraukan permintaan mereka dan tidak ambil tahu akan berhala-berhala mereka. Disuruh katakan lagi, kamu sebagai kaum musyrikin bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kamu tidak akan menyembah Tuhanku yang berhak disembah dan hanya Dia sahajalah yang wajib aku menyembahnya. Dialah Tuhan semesta alam. Sedangkan kamu menyembah berhala dan patung-patung batu. Jauh benar bezanya orang yang menyembah Tuhan yang bersifat Rahman dengan orang yang menyembah hawa nafsu dan berhala yang dijadikan oleh mereka sebagai Tuhan. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Yakni untuk menguatkan lagi ditegaskan, aku tidak pernah menyembah berhala ini baik pada masa sekarang maupun pada masa akan datang. Aku tidak akan menyembah berhala yang kamu sembah seumur hidupku. Sedang kamu pula tidak pernah menjadi penyembah Tuhanku yang hak yang aku ada menyembahnya. Bagi kamu agama kamu, iaitu agama yang menyekutukan Allah. Awaslah kamu akan menerima hukuman Allah sebagai balasan di atas perbuatan kamu. Dan bagiku pula agamaku, iaitu agama Tauhid, yang aku akan menerima pula balasannya. Bandingan ayat ini samalah seperti ayat 139 surah Al-Baqarah. Walana a'maluna walakum a'malukum. Dan bagi kami ada pahala amalan kami dan bagi kamu ada balasan amalan kamu. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Terjemahan hadis Sahih Bukhari, Imam Nawawi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu katanya, kami pergi beserta Rasulullah SAW dalam tahun peperangan Hunain. Ketika itu Nabi SAW memberikan baju besinya kepadaku.
Baju besi itu kemudian kujual. Lalu kubeli sebidang kebun dari Bani Salamah. Kebun itulah harta yang pertama-tama saya kumpulkan sebagai modal dalam Islam. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan duduk dengan orang baik-baik dibandingkan dengan duduk beserta orang jahat. Seumpama pemilik kasturi dengan dapur tukang besi. Engkau tidak akan lepas dari pemilik kasturi. Ada kalanya engkau membeli kasturi itu atau sekurang-kurang mencium baunya, sedangkan dapur tukang besi membakar tubuhmu, atau sekurang-kurangnya engkau mencium bau busuk. Dari Anas Malik radhiyallahu katanya Abu Taibah membekam Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan supaya dia diberi segantang kurma. Kemudian beliau perintahkan pula kepada keluarganya supaya mereka membantunya meringankan pembayarannya. Abu Taibah adalah seorang hamba saya yang telah dijanjikan oleh penghulunya bahawa ia akan dimerdekakan jika ia dapat melunasi sejumlah uang yang ditentukan sebagai pembayaran tebusan dirinya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada penghulunya supaya ia memberi keringanan tentang uang pembayaran itu kepada Abu Taibah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW berbekam. Kemudian diberinya orang yang membekal itu upah. Jikalau pemberian itu haram, tentulah beliau tidak akan memberinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pernah mengirimkan pakaian sutra atau sutra campuran kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau melihat pakaian itu dipakai oleh Umar. Sabda beliau, sesungguhnya aku kirimkan pakaian itu kepadamu bukanlah untuk kau pakai. Yang akan memakainya ialah orang-orang yang tidak beruntung baginya. Ku kirimkan kepadamu ialah supaya engkau dapat mengambil manfaat daripadanya, yang ini supaya kau jual. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengabarkan bahawa dia membeli sebuah bantal kecil yang bergambar-gambar. Ketika Rasulullah SAW melihat bantal itu, beliau berdiri saja di pintu, tidak jadi masuk. Kemudian kulihat di wajah beliau bahawa beliau benci. Lalu kataku, ya Rasulullah, aku taubat kepada Allah dan Rasulnya, apakah kiranya kesalahanku? Jawab Rasulullah SAW, apakah perlunya bantal itu? Jawabku, saya beli untuk tuan, untuk tempat duduk tuan dan untuk sandal tuan. Sabda beliau, sesungguhnya pemilik gambar-gambar seperti itu bakal diseksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu buat. Selanjutnya beliau bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar tidak dimasuki malaikat. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, hai Bani Najjar, tetapkanlah harga kebunmu kepadaku. Di dalamnya ada runtuhan dan pohon kurma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya dua orang yang berjual beli boleh khiyar dalam jual beli mereka selama mereka berpisah, atau jual beli itu khiyar. Khiyar artinya memilih jual beli. Khiyar ialah jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, bahawa keduanya boleh memilih khiyar antara meneruskan jual beli atau tidak. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi dapat kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.